Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 23 Disember. Warga Sarawak yang tiba dari luar negara melalui Semenanjung dan seterusnya memasuki Sarawak akan diarah menjalani kuarantin. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan keputusan itu berkuat kuasa semalam. JPBN dalam kenyataan medianya memberitahu warga Sarawak akan dikuarantin di First Point of Entry di Malaysia, iaitu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pengurusan tempat kuarantin akan diuruskan oleh Pejabat Perhubungan Negeri Sarawak. Manakala tempahan tempat kuarantin melalui Pejabat Perhubungan Negeri Sarawak dapat dibuat melalui laman sesawang yang tertera dan tempahan hendaklah dibuat dalam tempoh 7 hingga 10 hari bekerja sebelum berangkat ke Malaysia. Dalam pada itu, bagi mereka yang bukan warga Sarawak dan termasuk pemegang pas jangka panjang, mereka dikehendaki menjalani kuarantin di First Point of Entry juga di KLIA yang diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, sebanyak 30 kes baru COVID-19 dilaporkan semalam dengan satu kes melibatkan kategori 4. Dengan penambahan kes baru itu, ia menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 252,094 kes. Cegah kemalangan jalan raya pada musim perayaan, Polis Sarawak lancar operasi Christmas mulai semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexon Nagacabut menjelaskan operasi diadakan selama 7 hari itu dilaksanakan di seluruh negeri. Seramai 405 orang pegawai dan anggota polis trafik akan terlibat dalam operasi ini. Dedahnya lagi, pihaknya telah mengenal pasti 57 lokasi kerap kemalangan atau black spot di seluruh negeri. Susulan itu, operasi itu akan dilaksanakan dengan kaedah penguatkuasaan penuh. Dihubungi pemberita RTM Kuching, nasihat Superintendent Alexon lagi, pengguna jalan raya diminta memandu dalam kelajuan yang selamat selain memastikan kenderaan dalam keadaan yang baik. Malah beliau juga menasihati pemandu untuk merancang perjalanan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Kutipan keseluruhan zakat tabung Baitul Mal Sarawak TBS setakat 30 November lepas adalah 90.4 juta ringgit. Mendedahkan perkara itu, Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili menambah daripada jumlah itu sejumlah 67.7 juta ringgit telah diagihkan. Dato' Abang Muhammad Shibli menjelaskan daripada jumlah tersebut sebanyak 48.3 juta ringgit bantuan telah diagih melalui 4 program utama iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan zakat daripada Bank Islam Malaysia Berhad BIMB dari Ketua Pegawai Rangkuman Kewangan Kumpulan BIMB iaitu Muhammad Nazri Cik kepada TBS di Kuching. Selain itu, 3.25 juta ringgit bantuan khas COVID-19 TBS telah diagihkan sepanjang tahun ini. Dengan adanya kemahiran teknikal, so kita peluang dalam bidang kerjaya ini lebih terbuka luas. Ini merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak untuk membantu belia-belia untuk meningkatkan ataupun menambah kemahiran belia-belia kita bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka di industri. So dengan adanya grant daripada Kerajaan Negeri, kewangan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri ini membolehkan Sentex untuk membantu melatih para pelajar ataupun pelatih-pelatih kita yang terdiri daripada belia-belia di negeri Sarawak. Kita ingin ataupun kita akan cuba untuk mendapatkan ataupun membawa industri-industri ataupun teknologi-teknologi luar ke Sarawak khasnya. Kita nak kita ready ataupun kita menjadi leading dalam kemajuan ke arah ekonomi digital seperti yang disarankan oleh CM ataupun Kerajaan Negeri.
Bersua kembali. Walaupun telah memasuki hari ke-5 berakhirnya pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12, namun kehangatannya masih dirasai khususnya berkaitan gabungan Parti Sarawak GPS yang memenangi 76 kerusi. Malah perbualan di kedai kopi sama ada dalam kalangan penganalisa politik atau orang ramai masih berkisar kejayaan GPS itu. Presiden Persatuan Anak Vayi Bintulu PAVB Pandi Suhaili berkata, kemenangan ini juga antara lain atas faktor pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang berupaya membawa GPS merealisasikan janji yang diberikan khususnya berkaitan pembangunan infra rakyat. Kalau kita lihat sepanjang kerjaya Abang Jo memegang tampuk kepimpinan di dalam tempoh 4 tahun ini, kita dapat rasakan pelbagai perubahan, pembangunan dan sebagainya yang beliau lakukan. Slogan Sarawak First atau Utamakan Sarawak yang dibawakan GPS setelah 4 parti Sarawak itu keluar daripada Parti Komponen Barisan Nasional pada tahun 2018 ternyata diterima baik rakyat. Bagi aktivis masyarakat Ismawi Ishak, ia juga diterjemahkan oleh pengundi seperti di Dun Tanjung Batu Bintulu. Yang memberi kesan kepada orang-orang Sarawak untuk memimpin, mentadbir, mengurus negeri Sarawak tanpa ada campur tangan pihak-pihak lain. Dan kalau kita melihat di Tanjung Batu misalnya, yang sebelum ini merupakan kubu kuat kepada pembangkang iaitu DAP, sekarang telah berjaya diambil alih oleh GPS. Walaupun dapat kemenangan yang agak tipis, majoriti yang tipis, tetapi memberi kesan yang mendalam dan sangat signifikan kerana rakyat bersungguh-sungguh untuk memastikan GPS menang bagi kawasan Tanjung Batu. Manakala penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain menurut Pandi pula merupakan satu kesinambungan idea dan pendekatan daripada Allahyarham Tok Nan yang diteruskan Tan Sri Abang Johari demi kepentingan dan keharmonian antara agama di negeri ini. Dengan penubuhan Unifor ini, rakyat sangat yakin kejujuran dan keikhlasan kerajaan GPS dalam menyatukan rakyat Sarawak dalam pelbagai hal, termasuklah agama dan sebagainya. Jadi agama-agama lain mendapat hak mereka, mendapat pembelaan yang sewajarnya. Justru wakil-wakil rakyat GPS yang telah diberikan mandat wajar melipat gandakan usaha dan bukannya berpeluk tubuh kerana sudah merasa selesa dengan kemenangan yang dikecapi. Jadi inilah peluang kita untuk kita kembali bersama-sama dengan kepimpinan kerajaan GPS untuk bersama-sama memperkukuhkan matlamat yang ingin dicapai oleh perjuangan GPS itu sendiri. Untuk rekod, kawasan Bintulu mempunyai 4 dun iaitu Jepak, Kemenah, Tanjung Batu dan Samalaju yang kesemuanya dimenangi GPS dalam PRU Dun Sarawak ke-12. Lawatan rombongan Majlis Daerah Betong ke Majlis Daerah Bau menjadi medium pertukaran idea antara kedua pihak untuk kesejahteraan komuniti. Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan rombongan tersebut disambut oleh pengerusi Majlis Daerah Bau, Anilia Siam. Anilia Siam dalam ucapannya berkata rombongan seramai 46 orang terdiri daripada pengerusi Majlis Daerah Betong yang juga ketua rombongan, Sofi Jebal, ahli-ahli dan petugas Majlis Daerah Betong. Ia juga merupakan lawatan pertama bagi menghayati agenda pembangunan penduduk setempat di daerah Bau. Tambahnya, program tersebut juga menjadi ruang untuk bertukar-tukar idea berkaitan pengurusan pejabat, lanskap dan program pembangunan komuniti setempat. Rombongan turut dibawa ke Dewan Suara Bau bagi sesi program randau. Selain melawat ke Tasik Biru, Tandas Awam Terminal Bas, Paku Hot Spring dan Siniawan. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu giat mengesan seorang penama Tiong King Guan berusia 35 tahun bagi membantu siasatan satu kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
IPD Sibu menerusi satu hantaran di Facebook menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan penama boleh menghubungi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Sibu DSP Hadian Keria. Sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi DSP Hadian di talian 017-411-4341 atau ASP Musa Dolmat di talian 013-508-2919. Dengan itu sekian Berita Pagi Sarawak edisi 23 Disember. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh ini. Yang sahih di Berita RTM, salam hormat dan jumpa lagi.